Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Akmal. Oh, ada masuk hari ni. Okay, so hari ni saya buat add maths. Hari ni dengan minggu depan saya akan buat add maths sebab next week you guys akan trial kan. Next week and next satu lagi tu 25th kalau tak salah saya. So dekat sini saya nak terangkan yang memang masuk dekat paper tu section C and markah dia 10. Jadi hari ni saya akan buat overall untuk tajuk ni which is dia merangkumi 4 subtopik. Saya akan terang basic dia 1, 2, 3 and then untuk aplikasi ni saya akan bagi soalan SPM dekat Telegram group and nanti you guys boleh try jawab. Next week kita discuss. Okay, that's my plan lah. Jadi hari ni jom kita start untuk petua sinus, petua kosinus dengan luas segitiga. Basic dia. Alright, so first untuk petua sinus. Okay, sebelum kita nak masuk ni, you guys kena tengok yang ni dulu. Kena faham benda ni dulu sebelum nak belajar tajuk ni. Which is sekarang ni untuk yang ni yang basic just saya tulis yang basic je. Which is sekarang jumlah sudut pedalaman untuk segitiga ialah 180. So you tambah 1, 2, 3 hujung-hujung ni dia akan jadi 180. And then sudut tirus tu adalah acute angle, iaitu English dia, iaitu sudut ni adalah sudut yang kurang daripada 90. Yang ni yang selalu kalau kita dapat lah 90 degree. Untuk yang kedua sudut cakar, ini adalah obtuse angle. Sudut cakar ni adalah di antara ni dari 0 sampai 90 lah. 0, apa saya tulis? 0, theta, 90. Macam tu. Tapi 90 ni tak termasuk lah. Macam tu. Kalau sudut cakar, dia adalah dari 90 sehingga 180. So, untuk sudut cakar ni, nanti bila you cari dekat segitiga ni, kadang-kadang dia akan sebut sudut itu adalah sudut cakar. So, setiap kali dia kata sudut cakar, and kalau you kira dapat degree tu dalam, contoh you dapat jawapan dia 50 degree. So, tu bukan jawapan terakhir lagi. You kena ambil yang sudut cakar ni, iaitu 180 tolak dengan sudut tirus. Saya tulis tirus je sudut tirus. So, ingat tau, kalau soalan tu dah cakap itu adalah sudut cakar, make sure tolak 180 tolak dengan sudut tirus. Sebab yang ni kalau you salah je dekat yang A tu, habis salah semua nanti. Alright. And then, bila melibatkan soalan aplikasi, dia mungkin akan kaitkan dengan teorem Pythagoras, iaitu dia akan bagi yang contoh segitiga tu dalam kotak ke 3D. So, you kena keluarkan dan bila you nak dapatkan panjang sisi, mungkin you akan guna maklumat teorem Pythagoras, iaitu teorem Pythagoras ni apa? Dia adalah A square tambah B square sama dengan C square, iaitu melibatkan segitiga bersudut tegak 90 degree. Okay, so make sure yang ni you akan guna selalunya kalau soalan tu soalan aplikasi. Okay, so jom kita belajar dulu macam mana nak tengok sisi dengan sudut. Sebab kalau you tak tahu benda ni, yang ni yang paling basic dalam tajuk ni, kalau you tak tahu nak baca ni, macam mana you nak guna formula. Okay, so untuk sekarang ni A, B dengan C, kita akan guna huruf besar dengan huruf kecil. Macam mana? Okay, ni paling basic So, untuk huruf besar adalah kita wakilkan sebagai sudut. Ingat, huruf besar adalah sudut. And huruf kecil adalah untuk sisi. So, dekat sini yang saya tulis besar-besar-besar ni, ini adalah untuk sudut setiap hujung ni. Jadi, bila saya nak tengok sisi, sisi dia nak tengok macam mana? Kamu tengok dia punya yang bertentang. Siapa yang tak faham boleh tanya terus So, dekat sini, untuk bertentang, si kecil dia kat mana? Yang bertentang dengan dia. So, mana si kecil? Kat sini. Contoh. And then, untuk yang B, bertentang dengan dia. Ini adalah B kecil. And then, yang ni, kalau dia punya A bertentang dia. So, sini adalah A kecil. Make sure tahu baca benda ni. Ini paling basic sekali untuk guna formula nanti. Sama juga untuk yang ni. Saya saja bagi bentuk dia macam ni pula. Dekat sini, kalau you tengok, C kecil dia kat mana? Bertentang. So, dekat sini. And then A. A kecil dia kat mana? A kecil dia dekat sini. And then B. B kecil dia kat mana? Yang bertentang. Okay, so ni basic nanti untuk kita guna formula. Yang ni basic dia. So, sekarang baru saya terang petua sinus dengan petua kosinus. Kalau you guys ada kertas, salin nota. Sebab benda ni penting untuk you ingat. Okay, so ni adalah perbezaan
Petua sinus dengan petua kosinus saya tulis siap-siap sebab nanti saya nak buat perbandingan antara dua ni. Saya buat yang basic je hari ni untuk faham dulu konsep-konsep dia dan nanti saya bagi soalan SPM. So dekat sini untuk petua sinus iaitu situasi yang diberi adalah satu sisi dan dua sudut. Nanti kita tengok macam mana. So secara senangnya kamu tengok dia bagi macam ni. Dia bagi satu sisi ni ada nilai. So contoh saya tulis kat sini 5 cm. And then dia bagi dua sudut. Mana-mana pun boleh. Sini dengan sini ke dia bagi sudut sini 30, sini 70, tak kisah. Tapi dia punya syarat adalah dua sudut dengan satu sisi. And then yang kedua, dia bagi dua sisi dengan satu sudut bukan kandung. Bukan kandung ni apa? Bukan kandung ni maksudnya, contoh ni segitiga. Asal saya ambil hitam kaki ni. Dua sisi dia bagi kat sini, contoh 5, 7. Dua sisi dah. And then satu sudut bukan kandung ni maksudnya yang bukan diapit oleh sisi ni. So dia takkan bagi yang atas ni. Dia akan bagi dekat hujung ni atau hujung ni. So contoh saya cakap kat sini, dia bagi kat sini 50. So ingat tau, sudut bukan kandung tu adalah bukan diapit. Dia tak boleh bagi dekat, contoh saya bagi kat sini A, B, C. Dia takkan bagi sudut dekat B. Sebab kalau B dia diapit. Okay, so formula untuk digunakan adalah A over sin A, B over sin B, C over sin C. Okay, untuk isi dalam formula, kena ingat saya letak tengah-tengah ni. Kena ada 3 maklumat. Baru kamu boleh guna formula. Ingat tau, kena ada 3 maklumat. So nanti kalau soalan tu soalan aplikasi, maybe dia ada 2 maklumat. Lepas tu dia kena cari yang sebelah dulu. So make sure you ada 3 maklumat. Sebab tu kat sini dia bagi satu sisi, dua sudut. So saya tambah 2 tambah 1, ada 3 maklumat. Ni pun sama, 3 maklumat. Okay, so ini adalah formula dia, iaitu A over sin A, B over sin B, C over sin C. Kita akan guna sama ada yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke. Tengok maklumat yang ada. Nanti saya tunjuk macam mana. And untuk kalau kamu nak cari sudut, ni untuk memudahkan algebra, dia tak wajib. Saya just bagi tips untuk memudahkan kamu. Kalau kamu nak cari sisi tadi saya cakap huruf kecil kan? Letak yang huruf kecil ni ke atas. Kalau kamu nak cari sudut, kamu letak huruf besar dekat atas. Ni bukan wajib saya just bagi tips sebab nanti algebra dia jadi senang. Alright, nanti kita tengok soalan. And then, ini adalah untuk petua sinus. Untuk petua kosinus, yang diberi adalah 3 sisi. So, senanglah ni nak ingat. So, contoh dia bagi macam ni. 5, 7, 6. Kalau dia bagi 3 sisi, terus guna petua kosinus. Okay? And syarat yang kedua adalah, situasi yang kedua adalah, bila kita ada 2 sisi dan 1 sudut kandung. So, ini tadi, macam tadi. Saya salim ni, 5, 7. Dia bagi 2 sisi. And then dia bagi yang diapit, iaitu sudut kandung. So dia bagi kat sini. Contoh dia bagi kat sini 50. So ni kita akan guna petua kosinus. And untuk saranan, ini untuk memudahkan bila you guna petua kosinus, dan lepas tu you ada banyak maklumat. Ni sekarang kita ada 3 kan. Bila you cari something, you akan bertambah maklumat, which is you dapat 4 maklumat ke 5 maklumat ke lepas tu. So bila you ada banyak maklumat, kalau boleh biasakan guna petua sinus. Sebab petua sinus ni lebih mudah berbanding yang ni. Yang ni nak kena guna cos, lepas tu nak kena move kanan kiri bila nak cari degree dia, sudut dia. So better you guna yang sinus kalau you boleh guna sinus ni. Alright, so now lepas kita dah faham situasi ni, saya akan bagi 4 contoh. Bukan 4 contoh, macam kita nak tengok nak guna apa je. Okay, so untuk soalan pertama, ni soalan dia. Okay, cuba tengok situasi kat sini. Saya nak you guys faham konsep situasi tu. So situasi dia sekarang, cari panjang AC. Okay, fine, kita jangan tengok lagi, biar dulu. So sekarang dia kata kat sini, kita tengok sekarang. Okay, 1, 2, 3. Ada 3 maklumat. And yang diberi adalah 2 sudut dengan 1 sisi. So dari sini kita tengok dulu, kita nak guna sinus ke petua kosinus. So saya tengok kat sini 2 sudut 1 sisi. So tengoklah kat sini 2 sudut 1 sisi. Nampak tak? 2 sudut 1 sisi. Maksudnya kita akan guna petua sinus. Ingat tau, make sure you guys tahu macam mana nak identify
mana satu kita nak guna. Sebab dalam exam dia tak sebut. So dekat sini kita tahu kita akan guna petua sinus. And dari sini dia cakap cari panjang AC. AC ni adalah dekat sini. Contoh saya buat kat sini B lah, B kecil kan. Sebab bertentang dengan dia. So dari sini bila kita nak cari B, macam saranan saya tadi, bila kita nak cari CC, kita letak dia bahagian atas. So untuk letak bahagian atas, saya akan letak macam ni formula dia. Saya akan letak B, sebab B kat sini, over sin B, dia akan ambil yang bertentang. Dia memang untuk petua sinus, kita akan bermain dengan tentang. And then tengok lagi apa yang kita ada, iaitu C. C over, ni saya tulis dulu sebab nak bagi faham. Kalau you dah terror, you letak terus nilai. So dekat sini B dia memang kita nak cari, over sin, jangan lupa tulis sin, jangan tulis degree dia terus. Sin B dia adalah 40. Bersamaan C kecil dia adalah 13 over sin 33. Kesalahan satu lagi yang student suka buat adalah dia tak tulis sin, dia tulis 40 je. So salah. Okay, and then yang saya kata memudahkan iaitu algebra, sebab dia dah kat atas. So you just move kan, jadi 13 per sin 33 darab sin 40. So dapat terus jawapan. So saya tekan calculator je lah. Make sure tekan calculator betul. Siapa yang belum ada scientific calculator, please buy. Sebab untuk sin dengan cos ni sangat-sangat mudah kalau you guna ni. Kalau guna yang biasa tu, which is MS 570 MS, boleh salah careless. Sebab dah banyak kali dah student saya buat hal. Kalau MS mesti salah careless. Alright, so make sure tekan betul-betul. And siapa yang tak ada lagi, tolonglah beli calculator ni, Casio ClassWiz 570 ES. Alright, so saya tekan terus 13 per sin 33 darab sin 40. So dapat kat sini, saya tukar in degree and minutes, which is sekarang kita akan dapat 15 degree. And 20 ni akan jadi 21 sebab belakang ni dah lebih 30 saat. So kita akan jadi 21 minit. So ni jawapan dia. Alright. So untuk soalan nombor 2, kita tengok dulu situasi dia. Kita tak payah lagi, ignore dulu yang ni. And then kita tengok situasi dia adalah 2 sisi. 2 sisi. And then satu sudut kandung. Kenapa kandung? Sebab dia diapit satu sudut kandung. So kita tengoklah dekat situasi tadi. So main dia, kalau kamu tak hafal benda ni masalah. Tapi kalau kamu dah biasa buat soalan, kamu akan tahu automatik sebenarnya. So dekat sini kita tengok 2 sisi. Okey, ni 2 sisi, ni pun 2 sisi. Satu sudut, yang ni kandung, ni bukan kandung. So kita pilih petua kosinus lah. Ingat tau, make sure tahu. So ke sini kita akan guna petua kosinus. So lepas dah tahu nak guna apa, baru saya tengok formula dia. Okey, saya tak suka hafal formula, so saya akan ajar kamu macam mana nak tengok, senang, cara yang senang untuk petua kosinus, untuk formula dia lah. So ni banyak sangat. So ni dengan ni diberi dalam exam formula. Jadi macam mana kita nak guna cara mudah? Saya akan tengok yang kat belakang ni. Kat belakang ni dulu. So saya akan letak, perasan tak sini A, B, C. Maksudnya siapa yang duduk kat belakang ni, dia punya degree, dia akan duduk di depan sisi dia. And then ni adalah balance sisi yang lain. So contoh kat sini, contohnya saya akan tulis yang belakang dulu. Perangai saya akan tulis yang belakang dulu. So yang belakang dulu adalah kat sini cos 40. Betul kan? So saya akan tulis cos 40. Jadi apa yang bertentang dengan dia? Bertentang dengan dia adalah yang ni, iaitu ini adalah A kecil, A besar, A kecil. Jadi bila kita letak A besar kat belakang, A kecil akan di hadapan. So dekat sini adalah CB yang akan berada di hadapan, which is A square lah kat sini. So bersamaan, yang lain-lain ni kita akan ambil sisi yang lain. Sebab untuk petua kosinus, dia banyak bermain dengan sisi. So dekat sini balance dia adalah 8 dengan 11.
So 8 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tolak 2, 8, 11. Ni memang formula. 2 darab 8 darab 11. 2 darab B darab C. So 2 darab dengan sisi yang lain-lain. Yang nak cari di depan, yang bertentang, yang lain-lain kita masukkan je dalam formula. Cara mudah lah, you nak ingat. And then dari sini A kuasa 2 sama dengan, ni selalunya saya tekan terus lah, iaitu saya boleh gerakkan, nanti saya gerakkan square terus. So dekat sini, saya movekan di sini. So kat sini dapat 8 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 11 darab cos 40. So tekan terus. So dapat yang ni. And then saya tekan terus punca kuasa tau. Punca kuasa. Kalau siapa nak tekan satu-satu, you boleh tulis balik, iaitu 50.1762. Saya suka ambil banyak dulu, perpuluhan dalam 4. And then nanti conclusion, kalau kamu nak ambil 3 atau 2 boleh. So A bersamaan punca kuasa 50.1762. So dapat kat sini punca kuasa answer 7.084 lebih kurang. Saya dah terbiasa ambil 3 tempat perpuluhan. Okay. So dari sini kita dah dapat untuk jawapan nombor 2. So kat sini dah. And then nombor 3. Yang penting you tahu situasi dia. Kita nak guna petua apa. Then guna formula sahaja tajuk ni. So untuk yang ketiga adalah situasi dia. 2 sisi. And then satu sudut dia tak dikandung ni. So satu sudut tak dikandung. So kita check balik senarai tadi. Mana senarai dia? Ni senarai dia. So mana yang ada 2 sisi? 2 sisi yang ni dengan satu sudut tak dikandung. Maksudnya bukan dikandung lah, yang tak diapit. So kita akan guna petua sinus. Okay, yang ni yang penting ni. Nak guna petua apa ni yang penting. Alright, lepas you dah identify nak guna petua apa, then baru kita tengok soalan ni nak apa. So kita tengok kat sini dia bagi cari PRQ. Tengok kat tengah dia apa? So PRQ, maksudnya dia nak cari kat sini. Okay, dia nak cari R lah kat situ. Diberi bahawa titik ni, sudut itu adalah sudut cakar. Ni yang saya cakap tadi. Okay, so kalau sudut cakar, ingat tau, bila you kira, kalau you dapat sudut tu, you kira you dapat bawah 90. So you terus kena buat 180 tolak dengan sudut tirus tu, baru dapat jawapan sudut cakar. Jangan tinggal tau. Kalau you tinggal jawapan dalam sudut tirus, memang akan salah jawapan seterusnya. Alright. So untuk jawapan dia, kita tengok dulu. Sudut itu adalah sudut cakar. So dia nak cari yang ni. Jadi sekarang apa yang kita nak cari, kita letak dia di atas. So kita nak cari yang ni, kita tulis sin R. Sebab memang kita nak guna petua sinus. So sin R over, dia akan R kecil lah. Sin R over R kecil bersamaan, saya tulis dulu apa yang kita ada sekarang ni, Q. Sin Q over Q kecil. Macam tu. So dari sini saya isi sin R memang kita nak cari over R kecil dia apa? R kecil dia yang bertentang, iaitu, yang bertentang iaitu 13. Bersamaan sin Q. Sin Q adalah sin 19 over Q kecil. Q kecil adalah 5. Yang bertentang. Ingat tau, sin dia banyak main dengan tentang. So 5. Jadi dekat sini untuk cari R, sin R bersamaan sin 19 per 5 bahagi akan jadi darab. Okay, so kira ni dulu, and then nanti you nak cari R, you kena gerakkan sin, which is yang ni akan jadi sin inverse. Seongsang bagi sin. So dekat sini kita akan dapat, saya tekan dulu, sin 19 per 5 darab 13
So dapat jawapan. And then macam mana nak tekan sign songsang? Tekan, nampak tak? Atas sign tu ada sign inverse yang negative 1 kat atas tu. So tekan shift, tekan sign, tekan answer. Saya tekan terus je. So dapat jawapan. So saya tulis terus iaitu kat sini boleh dapat 57 degree. Dan belakang ni saat dia dah lebih 30. So dia akan jadi 50 minit. Macam tu. Alright. And then yang last kali. Oh, sekejap, tak habis lagi. Ini adalah sudut cakar. Saya pun hampir terlupa. Sudut cakar. Jadi ini adalah sudut tirus. So macam mana kita nak dapat sudut cakar? Sudut cakar adalah kita ambil 180. Sudut cakar 180 tolak dengan 57 degree 50 minit. So akan dapat jawapan. So saya tolak 180 tolak dengan answer. So dapat kat sini 122 degree 10 minit. Ni adalah jawapan dia. Nasib baik saya tak tinggal. Kalau tak saya pun salah. Okay, so ingat tau sudut cakar ambil je 180 tolak dengan sudut tirus. So dapat jawapan. Okay, and then soalan yang last untuk perbandingan antara sudut cakar petua sinus dengan petua kosinus adalah dia kata cari sudut BAC. So situasi sekarang tak apa, kita tengok situasi dulu. Dia bagi 3 sisi. So 3 sisi kita tengok kita nak guna apa ni. Tengok balik dekat tadi ni. 3 sisi adalah petua kosinus. So saya tulis kat sini kita nak guna petua kosinus. Jadi kita nak cari sudut apa? Macam saya kata tadi, untuk petua kosinus kita tengok dulu sudut apa, kita letak sudut tu dekat hujung. So kat sini BAC, dia nak cari A, tengah-tengah. So tengah-tengah ni, kat sini. Dia nak cari kat sini. So untuk cari dekat situ, ini adalah formula dia. So formula dia kita letak dekat hujung dulu, iaitu cos A. Macam tu. So nak cari cos A, kat depan sekali adalah kita akan letak yang bertentang dengan dia, sebab memang dalam formula. Okay, so dekat sini yang bertentang dengan dia adalah 8 kuasa 2. So sama dengan, baru you ambil balance. Balance bagi sisi, sebab untuk petua kosinus banyak bermain dengan sisi. So kita ambil 11 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 2 darab 11 darab 14. Dia bermain dengan lain-lain punya sisi. So bila macam ni, ini melibatkan algebra. Saya suka gerakkan dulu. Saya takkan kira lagi. Saya akan gerakkan dulu supaya saya tak nak negatif ni. Bila melibatkan degree, cuba buat algebra dulu. So dekat sini saya akan gerakkan semua ni kat depan supaya saya tak negatif. 2 darab 11 darab 14. Siapa tak nak ikut tak apa tau. You boleh kira satu-satu. Tapi make sure jangan salah algebra. Itu je. Okay. So ini saya gerakkan ke depan. And then kat sini saya akan buat 11 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. And then 8 kuasa 2 ni saya gerakkan ke belakang. Ini tambahan. Melepasi sama dengan dia akan jadi tolak 8 kuasa 2. And then dari sini, ni adalah konsep darab. Jadi saya nak cari cos A. Saya bahagi je terus. 11 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 per 2 darab 11 darab 14. Ni cara saya tak nak salah careless tau. Sebab tu saya buat macam ni. So dari sini nanti cos nak gerakkan ke sana, kita akan jadi cos inverse lah. So saya kira ni dulu, iaitu tekan kat sini, letak renggungan 11 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 tutup kurungan per 2 darab 11 darab 14. You nak letak kurungan boleh, you nak letak darab pun boleh, sama je konsep dia. So sama dengan dapat 23 per 28. Okay, 0.8 something ni lah. And then saya buat terus and then A, saya just gerakkan cos inverse. So cos inverse
jawapan ni lah, iaitu 23/28. So tekan cos inverse macam mana? Macam tadi, atas cos ada cos inverse, iaitu cos yang ada negative 1 tu. Tekan shift, tekan cos, dan saya tekan answer je. So dapat dia punya jawapan, iaitu kita dapat degree dia adalah, tekan in degree and minutes, iaitu 34 degree 46 minutes. Okay, so ni jawapan dia. Alright. Hai Amy. So dari sini kita dah buat 4 soalan yang membezakan bila nak guna petua sinus, bila nak guna petua kosinus. Saya nak you guys faham benda tu, bila nak guna tu, sebab benda tu penting. And then dari situ baru kita tengok, iaitu sekarang ni luas segitiga. Ni subtopik terakhir. And then saya ajar macam mana nak lukis kes berambiguity tu. So dari sini adalah luas segitiga. Luas segitiga ni, okay, apa yang you perlukan maklumat? You perlukan maklumat 2 sisi dan 1 sudut kandung. So saya tunjuk contoh daripada yang 4 tadi tu lah, yang senang nak cari, yang mana dah ada, okay? Sebab kita nak fahamkan konsep ni je. Jadi saya tak suka tengok formula. Macam biasa saya ni memang tak suka tengok formula, saya tengok kefahaman je. So contohlah macam ni. And then dia bagi 2 sudut, 5, 7. So 2 sisi dengan 1 sudut. So dia bagi 50 degree ni. So nanti bila nak darab 1/2, darab sisi, darab sin dia punya degree, sudut. Okay. So kalau contoh dia bagi macam ni, 30, 6, 4. So nanti kamu akan guna formula 1/2 darab 6 darab 4 darab sin 30. Sebab tu saya tak suka hafal formula. Sebab nanti kamu nak identify A, B, C yang mana. Ni just faham konsep 2 sisi, 1 sudut kandung. So just guna terus je. Alright. So dari sini contoh kalau saya ambil dari soalan tadi. Ni soalan 1. So untuk soalan 1, kita ada segitiga, saya salin balik nak bagi nampak macam mana nak guna tu. So ini adalah sudut segitiga dia. Kita ada kat sini 33, kat sini 40, lepas tu kat sini 13. And then kita ada apa lagi? Okay, kita dah cari tadi B ni adalah, oh guys, saya kena betulkan sikit kat sini. Ni adalah 15 degree 21 minit ni kalau sudut. So dia suruh cari panjang kan, kita kena ambil dalam 15.35. Sorry, saya baru perasan. Okay, so kalau degree and minutes tu untuk sudut. Jadi dari sini kita dah ada panjang ni 15.35. Jadi untuk cari luas bagi segitiga ABC ni, macam mana nak cari? Kita kena ada dua sisi and 1 sudut kandung. Jadi kat sini kita ada 2 sisi dekat 2 ni je. And then sudut kat sini tak ada panjang. So sama ada you nak cari yang ni ataupun cari yang ni. Kalau saya cari yang ni lah. Kenapa? Sebab sudut pedalaman yang tadi saya dah cakap konsep bagi segitiga. Sudut pedalaman bagi segitiga ialah 180. Sama-sama Aimi, alhamdulillah. So 180, jadi kita akan tengok untuk 180 nak cari sudut CAB adalah 180 tolak 33 tolak dengan 40. So kamu dapatlah degree kat sini. Ingat tau, kalau you ada dua sudut, you dah boleh dapat satu lagi. So 180 tolak 33 tolak 40. So dapat kat sini 107. So bila kita dah ada satu sudut kandung dengan 2 sisi, kita boleh cari, iaitu luas segitiga CAB adalah 1/2 darab dia punya sisi, darab 15.35 darab 13 darab sin 107. So dapat jawapan. Senang je. Teacher, kalau rumus Heron tu macam mana? Oh, saya tak guna rumus Heron tu sebab dia boleh pilih. So kat situ dia akan tulis atau. Boleh guna equation ni atau yang rumus Heron tu. So saya tak guna rumus Heron tu. Okay Akmal? So dekat sini kita cuba guna yang mudah.
Kecuali kalau soalan minta. Soalan minta nanti saya tunjuk lain yang tu. Yang tu more on KSSM. Ni saya nak prepare untuk trial tu. Kalau saya guna yang ni je. Okay. So dekat sini 1/2 darab 15.35 darab 13 darab sin 107. So kita dapat kat sini dia punya nilai adalah 95.415. Okay. So ni adalah jawapan dia lah untuk luas segitiga. And then saya cari lagi satu yang senang sikit untuk kita tengok. Ni adalah nombor 2 tadi. Tengok ni dia dah bagi dah. 2 sisi 1 sudut. Yang ni lagi straightforward. Kita boleh kira je terus. So dekat sini contoh untuk nombor 2, saya kira terus Saya dah tak payah tengok ABC dah yang ni sebab saya dah faham konsep sisi dengan dia punya degree. So dekat sini dia punya luas adalah 1/2. Saya letak tepi ni nak bagi nampak. Okey. 1/2 sisi AB 8 darab 11 darab sin 40. So dapat terus jawapan. So 1/2 darab 8 darab 11 darab sin 40. So dapat jawapan dia 28.283. Okay. So ni adalah jawapan dia. And then dah settle untuk subtopik 1, 2, 3. Sekarang saya nak ajar 1, 2, 3. So sekarang saya nak ajar case berambiguity. Iaitu case berambiguity ni dia melibatkan petua sinus. Mana tadi petua sinusnya? Ini. Okey ni. Untuk petua sinus, bila diberi 2 sisi dengan 1 sudut bukan kandung ni. So you guys highlight sikit lah. Yang ni. Ni kita boleh terjadinya case berambiguity. Ambiguous case lah. Berambiguity. Boleh wujud. So macam mana kita nak tahu case berambiguity ni wujud atau tak? Kalau macam ni tak wujud lah. Dia wujud bila, ni contoh saya bagi yang sama juga 50. Ni rekaan je And then dia bagi 5, 7 macam ni. So this is 2 sisi dengan 1 sudut. Case berambiguity ni wujud bila sudut yang diberi ni, yang bertentang dengan dia ni, sisi yang diberi ni adalah lebih pendek. So kat sini, contoh kat sini 5 dengan 7, 5 lagi pendek kan. So ni adalah case berambiguity. Case berambiguity ni benda apa? Case berambiguity ni kita boleh lukis 2 segitiga. So kita boleh lukis 2 segitiga ni. Satu tu adalah sudut tirus, lagi satu sudut cakar. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana. So untuk lukis yang ni, you kena tahulah yang mana garisan yang akan berubah. Iaitu yang akan berubah adalah yang pendek ni lah. Yang si pendek ni yang akan berubah. Dia boleh lukis, dia bergerak-gerak. Dia maklumat yang sama. And kita boleh lukis 2 segitiga menggunakan maklumat yang sama ni. Alright. So case berambiguity ni kalau dalam SPM dia tak sebut pun yang tu case berambiguity. Tapi kita tahu tu case berambiguity sebab soalan tu suruh lukis. Lukis segitiga yang mempunyai nilai yang sama. Panjang ni ada kan soalan macam tu kan. So itu adalah sebenarnya case berambiguity. Bila boleh lukis 2 segitiga. So contoh kat sini saya bagi satu contoh. Mana ni contoh tadi? Okay ni case berambiguity. So untuk case berambiguity ni, ini tengok dia punya situasi 2 sisi dengan 1 sudut bukan kandung. Which is ini adalah situasi untuk case berambiguity. Jadi dekat sini dia bagi kat sini pendek. Ini lagi pendek. Yang bertentang dengan dia pendek. Si pendek. So si pendek ni akan berubah. Jadi untuk case ni, bila segitiga berambiguity, dia macam ni. Ni segitiga pertama. And then segitiga kedua dia, ini 6.5 kan. Ini adalah sudut tirus. Sudut tirus ni yang segitiga macam biasa yang kita selalu lukis. So ini sudut tirus. Ini kita akan dapat degree dia adalah bawah daripada 90 lah kalau kita kira nanti. And then
Bila satu lagi kita nak lukis, dia akan bergerak macam ni. Panjang dia sama kaki, 6.5. Sama panjang. So dekat sini pun, sini 8.2 kan, ini takkan berubah. Ini pun 36. Maklumat yang sama tapi dua segitiga yang berbeza. So satu lagi segitiga saya akan dapat macam ni. Yang ni, yang ni, yang ni. So yang kedua ni maklumat sama, iaitu sini 36, sini 8.2, sini pun 6.5. Apa yang berubah? Yang berubah adalah sudut dia. Yang tadi saya cakap tu. Kat sini kita akan dapat bawah 90. And then kat sini kita akan dapat sama lah. Sebab dia orang ni sama. And then nak dapat kat sini macam mana? Kat sini 180 tolak dengan theta. Sebab tu dia berkait dengan sudut cakar. Sebab tu kat sini kita akan dapat sudut dia 180 tolak dengan theta. So apa-apa pun kita kena cari dulu yang sisi yang ni dululah. Which is sekarang kita tahu ini adalah petua sinus. Since ada kes berambiguity. So untuk petua sinus kita cari dulu C ni, iaitu bila kita nak cari sudut, letak dia di bahagian atas untuk mudahkan pengiraan. So sin C per 8.2 bersamaan sin 36 per 6.5. So kat sini kita akan dapat sin C bersamaan, terus tekan je kalkulator, sin 36 per 6.5 darab 8.2. So dapat kat sini 0.7415. And then C bersamaan sin inverse, gerakkan sin, so akan dapat sin inverse lah. Saya tak tulis So sin inverse saya tulis kat sini, shift sin answer. So dapat kat sini degree dia adalah in degree and minute 47 degree 52 minit. Sebab belakang dah lebih 30 saat, naikkan 1. So 52 minit. Jadi kita tahu dekat sini adalah 47 degree 52 minit. So untuk sini saya ganti terus 47 degree 52 minit. Jadi nak tahu yang sudut yang ni pula, kita akan ambil 180 tolak dengan 47 degree 52 minit lah. So kita akan dapat kat sini 132 degree 8 minit. Sebab kat sini tak lebih 30 kan. So dapat dia punya degree kat sini. Okay, so this is B, C, A. So untuk yang kedua ni, maybe soalan tu akan cakap B, C prime, A prime, macam tu. Alright. Jadi untuk cari panjang yang ni, kita cari balik lah. Yang ni memang akan berubah lah sebab dia bergerak. So yang ni dengan yang ni yang akan berubah. So yang ni boleh cari guna petua sinus jugalah. So boleh dapat. Ni je saya nak tunjuk macam mana nak lukis je. Okay. So saya rasa untuk chapter ni yang tu sahaja. And kalau dia suruh lukis pun selalunya 1 markah. And then kalau dia suruh nyatakan pula degree, akan dapat lagi 1 markah. So kalau degree tu you just minus 180 dengan answer ni lah. Okay, sudut tirus ni. So untuk mana yang tadi? Okay ni. So overall kita dah belajar untuk hari ni. Sekejap, mana dia tadi? Banyak sangat dah hari ni. Okay, yang ni. So hari ni kita dah belajar semua ni. Petua sinus, petua kosinus, luas segitiga. Semua ni kita dah cover. Cumanya saya tak buat aplikasi petua sinus, petua kosinus dan luas segitiga. Sebab yang ni adalah aplikasi bagi perkara basic yang kamu dah tahu. So bila kamu dah tahu benda ni, nanti saya bagi soalan dekat Telegram group. Memang saya akan bagi sama ada hari ni ataupun saya bagi next week. Macam tu. So you guys boleh try. And bila you guys dah try, nanti kita check sama-sama minggu depan. Okay, saya bagi soalan 5 soalan SPM. Sampai situ sahaja. Hopefully you guys learn something from today's class. Okay, sampai situ saja. Okay, bye. Assalamualaikum.